Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita berada pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, hari di mana kita digalakkan membanyakkan amal soleh, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, membanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat semua, pada pagi ni saya nak review dua buah buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan tanah air kita, Dr. Basri, yang mana beliau ada menulis sangat banyak buku dalam bahasa Malaysia. Jadi beliau merupakan seorang penulis yang berkaliber, berkelayakan dan menghasilkan banyak karya-karyanya. Dan karya beliau yang terbaru ini dia, dua buku ini, iaitu pertama yang berkaitan bid'ah. Bid'ahkah amalanku? Tengok tajuk kita dah tahu buku ni pasal apa. Dia akan doktor akan berikan contoh tentang bid'ah-bid'ah yang ada. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok satu persatu. Yang kedua, buku yang berkaitan dengan bolehkah beramal dengan hadis dhaif. Okey, kita review buku yang pertama ni, buku berkaitan hadis. Kan dah 2-3 hari ni kita asyik bercakap tentang buku Dr. Rozaimi, Metodologi Memahami Hadis. Jadi ni satu lagi buku yang berkaitan dengan hadis, ditulis oleh Dr. Basri, yang mana dia berinteraksi dengan satu topik yang lebih spesifik dalam ilmu hadis, iaitu berkaitan hadis dhaif. Berkaitan hadis dhaif, yang mana ia merupakan antara isu kontroversi lah, yang boleh dikatakan kontroversi, yang sebenarnya dia bukan kontroversi di kalangan orang yang belajar ilmu hadis. Okey, maksud saya, tapi dia kontroversi dalam masyarakat umum yang kadang-kadang sampai label-label yang tak sepatutnya. Jadi buku ni membicarakan tentang hadis dhaif. Kalau kita lihat pada pengenalan, pada bab yang pertama, Dr. Basri akan sebut tentang apa maksud hadis dhaif dan pembahagian hadis dhaif. Kemudian mengenali hadis maudhu'. Apa kaitan hadis maudhu' ni? Macam kita tahu hadis palsu, tapi kenapa tiba-tiba diletakkan bawah kategori hadis dhaif pula? Jadi buku ni akan terangkan kat kita pada peringkat awal ialah mengenali hadis dhaif, jenis-jenis hadis dhaif. Adakah semua hadis dhaif ni berada pada satu level yang sama atau sebenarnya berbeza-beza? Ada hadis dhaif yang dhaif jaringan, ada dhaif yang berat, ada hadis dhaif yang kita boleh pakai, ada hadis dhaif yang kita kena tolak terus. Dan siapa pula ulama yang masukkan hadis palsu dalam kategori hadis dhaif? Ini penting untuk kita faham. Jangan pula kita main guna sembrono, kata ulama kata boleh guna hadis dhaif, dengan hadis palsu kita kaut masuk. Kan? Sekarang banyak, kadang-kadang ada orang ada tu dibawa hadis yang tak ada dalam kitab hadis langsung, tak ada asal langsung. Lepas tu bila orang kritik, dia kata ulama benarkan guna hadis dhaif. Yalah hadis dhaif, tapi hadis yang kau bawa dalam kitab hadis pun tak ada. Jadi merepek lah macam tu. Jadi bab pertama, buku ni bercerita tentang hadis dhaif dan macam mana cara ulama menguatkan hadis dhaif. Ialah dengan cara mutaba'ah, dengan syawahid. Adalah penguat-penguat yang mana akhirnya hadis dhaif tu boleh diangkat jadi hadis hasan dan semisalnya. Okey, bab kedua dalam buku Dr. Basri ni pula bercerita tentang syarat-syarat penerimaan hadis dhaif di sisi ulama fiqh dan ulama hadis. Dalam buku ni dia nak cerita sedikit tentang perbezaan pendekatan ulama hadis dan ulama fiqh dalam menilai kesahihan dan mendhaifkan sesuatu hadis. Jadi adalah dibincang kat sini bagaimana menguatkan isnad dan matan hadis dhaif, bagaimana menguatkan matan hadis dhaif. Lepas tu disebutkan pula ada pula kaedah-kaedah yang tak muktabar. Maksudnya kaedah-kaedah tak muktabar ni bukanlah kaedah yang kuat di sisi ahli hadis. Dia ditolak oleh ramai ulama, tapi ada orang gunakan kaedah-kaedah ini untuk menguatkan hadis-hadis dhaif. Kan kadang-kadang ada macam-macam lah. Ada yang guna mimpi lah, kan. Dia kata kenapa hadis ni sahih? Hadis ni ada mimpi. Ada yang kata kasyaf lah. Jadi buku ni akan kupas. Lepas tu bab ketiga yang paling penting lah. Kita dah tahu hadis dhaif. Jadi apa hukum beramal dengan hadis dhaif? Jadi Dr. Basri dalam buku ni akan bawakan pendapat imam-imam 4 mazhab. Okey. Jadi apa hukum beramal dengan hadis dhaif dalam hukum hakam menurut pandangan ulama fiqh dan ulama hadis? Jadi dalam ni disebut golongan pertama, golongan kedua. Maksudnya Dr. Basri bawakan pendapat-pendapat ulama-ulama yang berbeza dalam isu ini. Okey.
Lepas tu masuk bab yang keempat, beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Dalam fadailul a'mal. Jadi dibawakan di sini pendapat ulama tentang dibenarkan beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Lepas tu analisis tentang pandangan ulama yang melarang pula. Maksudnya ada ulama benarkan, boleh kata ini majoriti ulama lah. Kalau Imam An-Nawawi rahimahullah dan lain kata ini ijma', kesepakatan atau majoriti ulama menyatakan boleh guna hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Jadi apa syarat-syarat dia, dan siapa pula ulama yang tak benarkan langsung? Siapa ulama yang tak benarkan guna hadis dhaif dalam fadailul a'mal? Adakah tu pendapat yang baru muncul zaman ni? Adakah Dr. Rora yang tiba-tiba muncul, Albani tiba-tiba muncul bawa idea tu, atau ada ulama-ulama terdahulu yang pun sama tidak membenarkan penggunaan hadis dhaif dalam fadailul a'mal? Jadi buku Dr. Basri dia bawakan pendapat-pendapat ulama yang saling berbeza. Jadi sahabat-sahabat semua, bila kita baca buku ni, insya-Allah dia memberikan sedikit keluasan kita untuk berfikir, untuk kita lihat. Ada isu yang kadang-kadang kita bergaduh tersangat-sangat. Ustaz tu bawa hadis dhaif sedangkan hadis tu mungkin hadis dhaif yang ringan, yang tak ada masalah kan. Macam saya adalah buat kajian sikit pasal hadis. Adalah ada sebahagian tempat dia bawa kadang-kadang ada hadis dhaif dalam benda-benda tempat lain. Jadi saya kata benda tu tak ada masalah lah. Mungkin bagi orang lain masalah, saya kata tak ada masalah sebab hadis dhaif ni ringan dan semisalnya, dan perkara tu lumrah lah. Lepas tu yang paling best dalam buku ni disebut 12 contoh hadis dhaif. Bukan sekadar teori. Buku ni tunjukkan juga contoh-contoh hadis dhaif. Kita tengok sikit apa contoh-contoh hadis dhaif yang Dr. Basri sebutkan sini. Dia sebut kat sini, hadis dhaif mengenai menunaikan solat secara berjemaah selama 40 hari. Jadi hadis dhaif ni apa? Hadis tentang kelebihan solat jemaah 40 hari ni, hadis dia dhaif ringan ke, dhaif berat ke, boleh guna untuk fadailul amal ke tidak ke? InsyaAllah buku ni Dr. Basri akan berikan jawapan kepada kita semua, ya Allah. Hadis yang kedua, hadis yang popular lah, hadis surah Yasin adalah jantung Al-Quran. Hadis tu dhaif ke, dhaif ringan ke, berat ke, palsu ke, matruk ke? InsyaAllah buku ni akan jawab. Jadi ini buku yang pertama kita review pagi ni. Bolehkah beramal dengan hadis dhaif? Saya bagi A+ untuk buku ni. Masya-Allah, sangat bagus. Yang kedua, bid'ahkah amalanku? Bid'ahkah amalanku? Kan kita selalu gaduh bid'ah. Ada seorang kata ada bid'ah hasanah, ada seorang kata tak, semua bid'ah sesat. Jadi kita nak tengok dalam buku ni, dia terangkan apakah itu bid'ah, apakah itu bid'ah. Okey. Kita tengok kat sini ya. Pertama dia sebut kat sini, Dr. Basri mulakan dengan huraian tentang bid'ah. Dr. Basri mulakan tentang huraian tentang bid'ah dengan dia bawa tentang sunnah dulu. Nak tahu pasal bid'ah, kena tahu tentang sunnah dahulu. Okey, sebab bid'ah lawan dia sunnah. Jadi Dr. Basri mulakan pada bahagian pertama, definisi sunnah, definisi bid'ah. Lepas tu dalil-dalil yang menyuruh kita menjauhi bid'ah. Dalil daripada Quran, daripada sunnah, daripada ijma', daripada logik akal. Dan kemudian dinukilkan perkataan ulama-ulama salaf tentang bid'ah dan bagaimana ulama salaf bersikap dan berinteraksi dengan perkara-perkara baru dalam agama. Kemudian dibincangkan pembahagian bid'ah kepada hasanah dan sayyi'ah. Ini benda yang masyarakat kita suka. Kalau bab bid'ah ni memang orang kita suka. Okey, yang kedua, pembahagian bid'ah yang keji dan faktor tersebarnya bid'ah dalam masyarakat. Bid'ah yang tercela pun Dr. Basri kata ada pembahagian dia. Maksudnya bukanlah semua bid'ah yang tercela atau bid'ah yang keji, bid'ah mazmumah ni pada satu level. Okey, lepas tu disebutkan di sini faktor-faktor apa yang menyebabkan bid'ah-bid'ah tersebar dalam masyarakat. Lepas tu bahagian yang ketiga disebutkan kaedah. Apakah kaedah-kaedah untuk mengenali bid'ah yang keji? Ada sebut 6 kaedah. 6 kaedah yang disebutkan oleh Dr. Basri untuk kita kenal bid'ah yang terkeji ni apa dia. Lepas tu bahagian yang keempat. Bahagian keempat ni bahagian terakhir. Bahagian ni yang mungkin paling best untuk kita baca. Contoh amalan bid'ah. Banyak kat sini, ya Allah, banyaknya. Ada tentang solat raghaib. Apa benda solat raghaib ni?
bid'ah tak nyanyian, tarian, macam-macam. Bid'ah bernazar di tempat tertentu, menunaikan solat di kubur. Masya Allah, banyak-banyak. Jadi ada banyak kat sini disebutkan tentang bid'ah. Bid'ah dalam doa, bid'ah mendakwa mengetahui perkara ghaib, dan banyak lagi lah. Jadi ini buku kedua yang saya review pagi ni, Bid'ahkah Amalanku. Buku ni fresh dari kilang, baru keluar. Jadi sahabat-sahabat semua digalakkan untuk memiliki buku ni. Saya nasihatkan semua, kita baca buku bukan untuk bergaduh, bukan untuk cari salah orang, bukan untuk label orang ni sesat, dia ahlu sunnah, ahlu punah, asam Jawa semua. Kita belajar untuk kita faham dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan untuk kita faham, untuk kita lihat apa benda yang ada keluasan untuk kita berbeza pendapat dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Maksud hormat pendapat orang lain. Dan apa dia perkara yang kita kena bertegas, jangan bertoleransi, lawan tetap lawan. Kita kena bezakan. Jangan benda yang kita kena tegas, kita kena lawan cukup-cukup, kita pergi bertoleransi. Dan ada benda yang kita patutnya boleh bertoleransi, saling hormat menghormati pendapat antara satu sama lain, kita bertegas lawan kau-kau punya. Tak boleh macam tu. Jadi siapa nak buku-buku ni boleh tengok kat Shopee saya lah, atau tengok dekat wall FB saya. InsyaAllah saya akan iklankan. Jazakumullah khairan kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.